Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pensyarah kerana memberi peluang kepada kami untuk membentangkan pembentangan ini. Hari ini kami akan membentangkan sebuah filem aksi ketenteraan tempatan yang diinspirasikan daripada peristiwa sebenar yang pernah menggemparkan negara, iaitu filem Takluk Lahad Datu. Filem ini bukan sekadar hiburan tetapi turut mengetengahkan semangat patriotisme, pengorbanan serta perjuangan pasukan keselamatan dalam mempertahankan kedaulatan negara. Sekarang saya akan membentangkan bahagian pengenalan. Filem Lahad Datu ialah sebuah filem aksi ketenteraan arahan Zulkarnain Azhar yang telah diinspirasikan daripada peristiwa sebenar pencerobohan Lahad Datu pada tahun 2013. Filem ini juga dibintangi oleh Syafiq Kyle, Kamal Adli, Fikri Ibrahim, Anding Indrawani dan Eman Manan. Filem ini telah mengisahkan perjuangan pasukan keselamatan Malaysia dalam mempertahankan kedaulatan negara daripada ancaman kumpulan bersenjata. Untuk latar belakang peristiwa tersebut ialah tragedi Lahad Datu bermula pada 9 Februari 2013 apabila sekumpulan tentera dari selatan Filipina telah menceroboh Sabah dan mendakwa menuntut wilayah tersebut. Konflik ini turut berlarutan sehingga 24 Mac 2013 dan membawa kepada pelaksanaan Operasi Takluk oleh pihak PDRM dan Angkatan Tentera Malaysia. Peristiwa ini telah menjadi titik hitam dalam sejarah negara dan mengorbankan beberapa perwira negara. Sekarang kita akan teruskan dengan bahagian seterusnya iaitu isu utama dalam filem Takluk Lahad Datu. Isu utama dalam filem Takluk Lahad Datu yang pertama ialah kedaulatan negara dan keselamatan negara. Pencerobohan ini dilakukan oleh Gagasan Militan Nusantara GMS yang berada di lokasi Batu Jugar Lahad Datu. Ancaman ini memberi impak yang besar kepada sesebuah negara Malaysia, terutamanya di Lahad Datu. Operasi ini berlaku di hutan yang lebih tertumpu di ladang kelapa sawit yang mencabar kawalan keselamatan negara. Isu yang kedua ialah pengorbanan pasukan keselamatan VAT 69 dan PDRM. Anggota keselamatan sanggup mempertahankan nyawa demi negara. Beberapa anggota terkorban termasuk anggota VAT 69 dan Maznan. Penduduk ini dijadikan tebusan dan memaksa tindakan pantas PDRM dan VAT 69. Isu yang ketiga ialah strategi perang dan realiti krisis. Usaha rundingan damai ini gagal apabila GMN enggan berundur. Tuntutan GMN ini termasuk wang dan penguasaan Batu Jugar. Operasi Takluk ini dilancarkan bagi mempertahankan keselamatan negara.
takluk ini dilancarkan bagi mempertahankan keselamatan negara. Isu yang keempat ialah patriotisme dan semangat cinta akan kepada negara, menunjukkan pengorbanan pasukan keselamatan demi keamanan negara, membangkitkan kesedaran generasi muda tentang perjuangan negara. Yang ketiga, melambangkan perpaduan dan penghormatan kepada wira negara. Isu yang kelima, yang terakhir adalah penyalahgunaan kuasa dan ideologi ekstremis. Pemimpin GMN ini memanipulasi sejarah dan menghasut pengikut. Keganasan digunakan walaupun rundingan damai ditawarkan. Operasi ketenteraan ini diperlukan bagi menjaga keamanan negara. Sekarang kita masuk bahagian pujian ataupun kritikan yang terdapat di dalam film Takluk Lahad Datu ini. Pujian yang pertama ialah pujian tentang patriotisme dan juga emosi, yang dimana film ini menunjukkan nilai patriotisme melalui pengorbanan yang dilakukan oleh anggota keselamatan dalam mendapatkan keamanan negara. Contohnya pada menit yang ke-20, seorang anggota polis yang terpaksa meninggalkan istrinya yang sedang syarat mengandung demi tugas. Pada menit ke-20 setengah pula, seorang anggota polis berpelukan dengan anak-anak dan istrinya sebagai ucapan selamat tinggal sebelum pergi bertugas. Dan menit ke-55 pula, pasukan polis yang berjuang dalam menentang pihak Jemen. Ini menunjukkan keberanian serta komitmen mereka dalam mempertahankan negara. Yang kedua ialah pujian tentang inspirasi daripada peristiwa sebenar, yang dimana film Takluk Lahad Datu ini diambil daripada kisah sebenar. Mereka memfokuskan pasukan elit PDRM yang terlibat dalam operasi dalam mengekang pencerobohan pada ketika itu. Dan nama watak ataupun jalan cerita diolah secara fiction, tapi namun ancaman pencerobohan, ketegangan diplomasi dan juga pertempuran bersenjata adalah berdasarkan daripada sejarah sebenar, yaitu cerita sebenar. Contohnya pada menit ke-55 menunjukkan bermulanya situasi tegang antara tembak-menembak pasukan PDRM dengan tentara Jemen. Ini menggambarkan cabaran sebenar yang dihadapi anggota keselamatan. Pujian seterusnya ialah pujian terhadap semangat setia kawan ataupun pasukan. Dalam film Takluk Lahad Datu ini menunjukkan bahwa dalam situasi sukar pun seperti tembak-menembak dengan tentara Jemen, anggota PDRM tetap mengutamakan setia kawan dan tidak meninggalkan rakan yang cedera. Contohnya, ia dapat diartikan pada menit yang ke-76 yang memaparkan kejadian seorang anggota polis yang dibunuh menggunakan parang di atas jembatan. Ini menunjukkan bahwa anggota polis tersebut tidak ragu-ragu dalam mengorbankan nyawanya sendiri dalam mempertahankan keamanan negara. Pada menit ke-56 pula, seorang anggota polis yang berani bergerak menyelamatkan rakan yang tertembak, namun dirinya juga turut tertembak. Seterusnya, pujian yang terakhir ialah pujian tentang aksi mendebarkan. Adegan pertempuran dan ketegangan yang digarap dengan baik oleh pengarah berpengalaman membuatkan penonton merasakan situasi cemas dan mencengkam. Ia seolah-olah berada di tengah situasi sebenar. Contohnya pada menit yang ke-76, dua anggota polis diserang di kawasan perumahan atas air, tetapi sempat terjun ke laut dan menyelamatkan diri sebelum tonggas meletup akibat tembakan. Pada menit ke-86 pula, seorang anggota polis yang tertembak di perut dan bersembunyi di dalam rumah atas air hampir ditemui tentara Jemen, menambahkan lagi elemen suspens. Dan pada menit yang ke-101 pula, aksi mendebarkan apabila seorang anggota polis bertarung secara fisikal dengan tentara Jemen yang menggambarkan keberanian dan juga pertarungan jarak dekat yang instan. Kesemua contoh ini menunjukkan bahwa terdapat aksi yang mendebarkan. Sekarang kita masuk bahagian kritikan yang terdapat di dalam film Takluk Lahad Datu ini. Kritikan yang pertama ialah kurang menonjolkan penderitaan penduduk awam. Film Takluk Lahad Datu ini lebih memberi fokus kepada operasi ketenteraan dan tindakan pasukan keselamatan, bukan kehidupan rakyat awam. Dari sudut agama pula, prinsip ihsan, yaitu berbuat baik dan penjagaan nyawa sepatutnya menjadi elemen penting, namun aspek kemanusiaan ini kurang diberi ruang.
Kekurangan ini menjadikan gambaran keseluruhan tragedi kurang seimbang karena kesan terhadap masyarakat awam merupakan bahagian penting dalam peristiwa sebenar yang patut diperlibatkan. Yang kedua ialah kritikan tentang kekurangan konteks sejarah politik tuntutan Sabah oleh Kesultanan Sulu. Film ini memulakan konflik secara terus tanpa menjelaskan latar belakang sejarah yang membawa kepada pencerobohan. Ketiadaan konteks sejarah ini boleh menyebabkan penonton tidak memahami sebab utama pencerobohan, termasuklah isu pertindihan kuasa sejak era kolonial. Dan kekurangan penjelasan tersebut menjadikan penceritaan kurang lengkap. Walaupun aspek sejarah itu sangat penting dan berkait rapat dengan konflik Lahat Datu yang sebenar. Kritikan yang seterusnya ialah kritikan tentang konflik digambarkan sebagai isu tempatan, bukan geopolitik serantau. Dalam film Takluk Lahat Datu ini, pencerobohan digambarkan seolah-olah hanya pertelingkahan antara kumpulan Sulu dan juga pasukan keselamatan Malaysia. Dalam krisis Lahat Datu ini turut membawa kesan diplomatik yang ketara antara kedua-dua negara, termasuklah isu keselamatan sempadan dan tuntutan wilayah. Film ini tidak menonjolkan dimensi geopolitik. Film ini juga kurang memaparkan betapa kompleksnya, rumit, dan luasnya isu sebenar di sebalik pencerobohan tersebut. Kritikan yang terakhir ialah kritikan terhadap aspek diplomasi dan perisikan kurang dihuraikan. Pergerakan politik sebelum dan selepas pencerobohan, termasuk usaha rundingan Malaysia-Filipina, dan maklumat perisikan awal tidak ditunjukkan dengan jelas dalam film. Tanpa gambaran rundingan dan perisikan, film memberikan image bahwa operasi keselamatan berlaku secara terus tanpa konteks belakang tabir. Hal ini menjadikan operasi keselamatan dalam film Takluk Lahat Datu ini kelihatan lebih ringkas berbanding daripada cerita sebenar ataupun reality. Sedangkan hakikatnya ia melibatkan pelbagai proses politik, diplomatik, dan juga strategi risik. Okey, pertamanya adalah patriotisme sebagai tanggungjawab kolektif. Menurut Nur Siti Azilayati Rahman dan Muhammad Adnan Azim, patriotisme adalah komitmen moral untuk mempertahankan kedaulatan negara. Dalam filem ini, tindakan pantas pasukan keselamatan menghadapi pencerobohan menegaskan bahawa kesetiaan kepada negara bukan pilihan peribadi, tetapi tanggungjawab moral yang tidak boleh dikompromi. Yang kedua adalah keberanian sebagai pilihan eksistensial. Eksistensialisme menekankan bahawa makna hidup ditemui melalui pilihan yang berani. Jean Paul Sartre menyatakan bahawa keberanian ialah pilihan autentik yang menentukan makna hidup. Keberanian anggota keselamatan dalam filem ini bukan sekadar tindakan fizikal, tetapi keputusan moral untuk menekankan keberanian walaupun berdepan risiko kematian. Okey, pertamanya adalah patriotisme sebagai tanggungjawab kolektif. Menurut Nur Siti Azilayati Rahman dan Muhammad Adnan Azim, patriotisme adalah komitmen moral untuk mempertahankan kedaulatan negara. Dalam filem ini, tindakan pantas pasukan keselamatan menghadapi pencerobohan menegaskan bahawa kesetiaan kepada negara bukan pilihan peribadi, tetapi tanggungjawab moral yang tidak boleh dikompromi. Yang kedua adalah keberanian sebagai pilihan eksistensial. Eksistensialisme menekankan bahawa makna hidup ditemui melalui pilihan yang berani. Jean Paul Sartre menyatakan bahawa keberanian ialah pilihan autentik yang menentukan makna hidup. Keberanian anggota keselamatan dalam filem ini bukan sekadar tindakan fizikal, tetapi keputusan moral untuk menekankan keberanian walaupun berdepan risiko kematian. Okey, pertamanya adalah patriotisme sebagai tanggungjawab kolektif. Menurut Nur Siti Azilayati Rahman dan Muhammad Adnan Azim, patriotisme adalah yang ketiga adalah pengorbanan sebagai nilai tertinggi. Menurut John Stuart Mill, tindakan moral ialah yang membawa manfaat yang besar kepada semua orang ramai.
Bapa seorang anggota keselamatan yang gugur demi melindungi rakan seperjuangannya menggambarkan pengorbanan sebagai nilai tertinggi demi keamanan bersama. Yang keempat adalah solidariti dan persaudaraan sejagat. Komunalisme menegaskan bahawa kesejahteraan hanya dapat dicapai melalui kekuatan kolektif. Selaras dengan pandangan Immanuel Kant, solidariti antarabangsa merupakan asas keadilan global. Filem ini menunjukkan bahawa nilai kemanusiaan melampaui batas bangsa dan agama. Akhir sekali adalah ketahanan mental dan fizikal dalam era moden. Ketahanan ini penting dalam menghadapi ancaman fizikal, ideologi dan cabaran moden. Solidariti sejagat serta daya tahan mental dan fizikal membolehkan masyarakat bersatu menghadapi cabaran bersama. Sebagai rumusan, filem Takluk Lahad Datu jelas menonjolkan pengorbanan dan keberanian pasukan keselamatan Malaysia dalam mempertahankan kedaulatan negara. Filem ini bukan sekadar memaparkan konflik ketenteraan, tetapi turut menyampaikan nilai-nilai penting seperti patriotisme, rasa tanggungjawab, semangat perpaduan serta kemanusiaan dalam kalangan rakyat Malaysia. Selain itu, mesej yang disampaikan dalam filem ini selari dengan prinsip rukun negara, falsafah pendidikan kebangsaan dan konsep kesejahtera yang menekankan keseimbangan antara pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat. Filem ini juga memberi kesedaraan bahawa keamanan yang kita nikmati hari ini terhasil daripada pengorbanan serta kerjasama semua pihak. Kesimpulannya, mempertahankan keamanan dan kedaulatan negara bukan hanya tanggungjawab pasukan keselamatan semata-mata, tetapi merupakan tanggungjawab bersama demi menjamin kesejahteraan dan keharmonian Malaysia.